لا غفر لنا صلى الله عليه وسلم آله الكرام شهود الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدين آمين. Maka takwa yang pertama situ bila takwa daripada syirik dan iman itu berbetulan, iaitulah tauhid. Takwa makna imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangannya. Maka orang yang bersifat dengan takwa dipanggil muttaqi. Kalau ramai dipanggil muttaqin, dan diangkat martabat dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah Ta'ala, makna paling besar ialah atqakum, orang yang paling tinggi darajat takwa dia. Maka sini dia bagikan 3 pembahagian oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrah radhiyallahu anhu. Yang pertama dia panggil takwa anisyirk. Takwa makna berjaga, mengawasi, memelihara daripada terkenanya syirik. Sebab syirik menyebabkan seseorang itu terbatal akan tauhid dia. Syirik lawan dia ialah tauhid. Tasyrik lawan dia ialah tauhid. Tauhid maknanya mengesakan. Sama ada mengesakan peringkat syariat atau peringkat tariqah dan peringkat hakikat. Yang pertama peringkat syariat iaitulah takwa memelihara diri daripada terjebak dengan unsur penyengutuan, itu dipanggil syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik zalim yang paling besar sekali. Diucapkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab menyekutukan Allah ialah zalim yang paling besar sekali. Sebab Allah Ta'ala suruh kita mentauhidkan akan dia. Dia tidak membenarkan kita menyekutukan dia. An-nas fi naba'in azim akhluqu wa arzuku wa yu'badu ghairi. Manusia dalam jenayah yang paling besar dengan Allah Ta'ala. Akhluku, aku jadikan akan dia, boleh dia menumpang sementara di dunia. Wa arzuku, dan aku beri rezeki yang berbagai-bagai kepada dia. Tiba-tiba wa yu'badu ghairi, ya, dia pergi sembah selain daripada aku. Ini makna satu jenayah paling besar, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak izinkan mereka masuk ke dalam syurga, bahkan mereka tersumbat ke dalam neraka secara kekal wal a'yazabillah. Ini dipanggil asyirkul akbar. Syirik yang besar maknanya menyekutukan Allah Ta'ala dari segi akidah. Yang kedua, syirik dari sudut al-qasad. Dia buat ibadat, dia tidak menyekutukan Tuhan dari segi ketuhanan. Dia yakin dan mengenal Tuhan secara akidah, tetapi dalam qasad dia banyak lagi terjebak dengan unsur syirik. Qasdan pada qasad, dengan buat ibadat pada zahir, tapi kalbi dia tidak menghadap Tuhan. Dia buat ibadat tapi kalbi dia untuk mendapat pujian, sanjungan, nama, pangkat, jawatan, sebutan, glamour. Ini semua habis. Ini semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, yang ini ditakut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku gerun kena pada umatku ialah syirik yang kecil, iaitu ar-riya. Ya, mana kalbi dia tidak menghadap kepada Tuhan, dengan sebab dia belum kenal sebenar siapa dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Insan bila dikenal siapa Allah Ta'ala, nasai qalbi, dia tak akan berpaling kepada yang lain. Sebab kalbi insan, dia akan seronok, hati ni dia akan seronok, akan minat, akan jatuh pada benda yang paling hebat, benda yang paling makna handal, benda paling cantik, benda paling tinggi. Maka siapa lebih daripada Allah Ta'ala? Ya, kita kenal bahawa semua makhluk bersifat dengan kekurangan, naqais. Allah Ta'ala bersifat dengan kamalat, dengan kesempurnaan. Maka kalau dia kenal betul-betul dengan kalbi dia, mana mungkin dia berpaling kepada makhluk. So, tentu dia menghadap tepat kepada Allah dalam ibadat. Tapi oleh kerana kedaifan makrifat dia tadi menyebabkan dia terpusing kepada yang lain, ya, setengah masa, ya, menyebabkan iman dia makin dapat iman tadi menjadi daif dan lemah. Jadi oleh kerana itu ibadat dia menjadi rosak dengan sebab kasat dia tidak kerana Allah. Zahirnya nampak kerana Allah, sembahyang ni nampak kiblat zahir betul, tapi kiblat batin dia rosak. Kiblat batin huwa Allah. Dan yang ketiga, syirik yang paling tinggi sekali ialah dia memandang akan diri, ru'yatun nafs. Ini syirik paling halus. Kalau dia betul-betul lepas yang ni, makna dia masuk lain golongan muwahhidina haqiqatan, orang yang betul-betul mentauhidkan Allah zahir dan batin dia. Iaitu kita gunakan kalimah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan dia semua. Maka hendaklah dirasakan, memandang dengan syuhud qalbi dia, dengan pancaran nur yang Tuhan buka. Baik, sekarang yang pertama, takwa mana memelihara pada syirik. Kemudian dan iman itu berbetulan, iaitulah tauhid. Mana iman ada membetuli dengan mana tauhid. Makna apa yang kita imani ialah keesaan Allah Ta'ala. Iman maknanya tasdiqul qalbi bima ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang besar sekali dibawa oleh Nabi adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mana mengesakan Allah Taala dari segi kewujudannya, ketuhanannya. Dan yang kedua, takwa yang kedua, mana takwa daripada bid'ah. Takwa mana memelihara, berjaga, beringat, mengawasi. Itu makna takwa daripada benda bid'ah. Mana bid'ah, benda yang tidak dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata ulama sufi, fa ayyu akbaril bid'ah min hubbid dunya. Apakah bid'ah yang paling besar daripada hubbud dunia? Hubbud dunia itu bid'atul kabirah, bid'ah paling besar. Tapi orang buat bid'ah ni baca undan. Kalau Wahabi kata bid'ah usalli, baca talqin, yang tu dibincang tu budak-budak ni bahasan. Ya, kita bincang benda usul, benda dasar besar akidah. Sebab bid'ah dalam hadis kan disebut tu, bahawasanya apa, hidayat yang Nabi sebut dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW apa, ialah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sungguhnya fa inna kulla bid'atin dhalalah, tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat, dan tiap-tiap sesat itu di dalam neraka. Di dalam hadis ini digunakan kullu, fa innal hadi Muhammad, ya adalah fa inna wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebab baik petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tiap-tiap bid'ah adalah sesat, dan tiap-tiap sesat di dalam neraka. Perbahasan dia kullu. Dalam lafaz hadis ini kullu mana apa? Kullu dalam bahasa Arab dia ada dua makna. Kullu dengan makna jami', kullu dengan makna majmu'. Ya, kullu dengan makna jami', makna kebanyakan, bukan semua. Ya, Wahabi dipakai semua, dibantai semua jadi. Ini bid'ah sesat, menghatib sesat, talqin sesat, bantai sesat, lagi senang dia menyesatkan orang. Ini puak-puak Wahabi internet.
Bapak sesat ni. Kullu sini bukan mana jami', kullu mana majmu'. Mana kebanyakan, bukan semua. Dia benda yang Rasulullah tak buat, kita buat. Itu bid'ah mana-mana. Tapi adakah dia dikatakan bid'ah dalalah? Tak semesti. Tak semesti bid'ah yang dibuat banyak di kalangan sahabat. Yang mana Nabi tak buat tu dibuat, tapi dia tak bercanggah dengan mana usul asal. Asal kaedah dia tak bercanggah. Macam zikir Sami Allah liman hamdah Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu sahabat buat. Bila Nabi dengar, siapa baca tu? Nabi tak baca. Sahabat dia dengar begitu, Nabi takut nak jawab kan. Bila Nabi sebut kelebihan orang baca tadi, malaikat begini, saya baca dulu lah, boleh baca. Buat dia mengaku. Bermakna apa? Nabi tak buat. Tapi dia masukkan ada asal. Asal apa? Zikrullah. Zikrullah umum. Sebut zikir, semua menyebut nama Ta'ala, bahkan disuruh. Itu makna. Dan banyak lagi perbahasan lah ya. Jam'u suwaril Quran, menghimpun Quran. Zaman Sayyidina Osman dihimpun banyak hufaz, para syahid. Hufaz sudah syahid, mereka yang hafiz Quran dah banyak syahid. Jadi temannya dia ambil tindakan, dan Sayyidina Umar dikumpul Quran. Quran zaman Rasulullah tak kumpul macam kita kan, dia berulang-ulang gitu. Dia tak tadwin kat dikumpul. Tapi dikumpulkan tu bid'ah. Nabi tak buat bid'ah, tapi bid'ah tu wajibah. Wajib mengumpul. Kalau tak dibuat tu mungkin Quran akan hilang pada adatnya. Hakikat Tuhan pelihara benda tu. Itu maknanya. Banyak mana bid'ah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, dan seterusnya. Jadi bila bid'ah dia telak sini, mana bid'ah ad-dalalah, bid'ah yang membawa sesat, atau yang dia tak dikendaki, dia kena jaga. Dan bid'ah yang masih bincang, bila bid'ah ruhani lagi besar, hubbud dunia itu bid'ah dalalah lagi. Kasih pada dunia itu menyebabkan manusia dia rosak, dan menggadai agama pun dia juga. Dalam hadis Nabi suruh kan, pembentukan keimanan dan amal saleh ialah badiru bi a'malis salihah. Bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal yang saleh. Fasatakunu fitanun ka qita'il lailil muslim. Akan datang di akhir zaman besok fitnah yang terlampau banyak. Fitan, jamak daripada kalimah fitnatun, fitnatani, fitan. Maknanya berbagai-bagai fitnah yang cukup banyak. Fahaman bawakan macam-macam yang menyongsang daripada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Akan banyak. Zaman kita dah banyak. Fitanun kakita'il lailil muslim. Dibandingkan Rasulullah SAW macam sepotong malam yang gelap. Apa mana gelap? Orang tak nampak lagi lah. Orang tak akan kira dosa pahala tak masuk dalam kepala. Syurga neraka tak ada dalam fikiran dia lagi dah. Hanyut habis. Ketiga itu yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia jual agama dia kerana akan harga dunia yang sedikit. Manusia sanggup kufur dengan sebab apa? Ad-dunya. Sebab itu disuruh kita apa? Bersifat dengan apa? Zuhud. Dibuangkan mana hubbud dunia. Hub mana maqarra fil batin. Benda yang tersemat di dalam kalbi. Ada dunia, sahabat banyak yang kaya kan. Abdul Rahman bin Auf ulama kata kalau dunia ke Malaysia dia boleh beli kan. punya hebat kekayaan, tapi dia tak letakkan dunia itu dalam kalbi. Sebab kalbi dia sudah penuh dengan menghadap membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalbi dia telah penuh dengan hub, kasih, rindu, asyik yang kuat dengan Tuhan. Kesan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua anak murid tarbiyah Rasulullah, anak murid didikan rohani Rasulullah, hebat-hebat. Dunia dia tak masuk dalam, tak dapat tangan. Banyak mana pun tak tangan. Kita takut sikit masuk dalam. Habis dalam untuk berjalan ke Tuhan. Bila kita masuk dunia dalam, habis dah. Seolah-olah kalau kita masukkan apa? Air dalam minyak hitam. Jadi apa? Habis hit dia, terbakar ni. Itu maksud dia rosak. Takwa daripada bid'ah. Dan iman yang disebut sertanya itu ialah ikrar dengan sunnah dan jamaah. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bil nawajis. Hadis sahih. Barang siapa yang panjang umur di kalangan kamu, kata baginda SAW kepada para sahabat, fasayara ikhtilafan katsira, kamu akan lihat umatku berpecah dengan perpecahan yang sangat banyak. Sampai ada hadis lain 73 puak tu.
Ya, sebab pahaman macam-macam timbul akhir zaman. 73 puak. Ya. Kulluhum finnar, semua terjun ke neraka Nabi kata. Illa firqatan wahidah, melainkan satu firqah. Satu firqah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu disebut dalam hadis Nabi tadi, siapa yang panjang wahai sahabatku umur, kamu akan lihat perpecahan umat pun terlalu banyak. Maka cara mana menyelamatkan diri? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib kamu kena berpegang teguh. Alai itu dipanggil isim fi'il amar, mana ilzamu. Lazim wajib kamu berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah pengganti Nabi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Salih, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat. Mana berpegang dengan sunnah sahabat. Sebab tu ahli sunnah ialah mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ya, jamaah ai jamaatus sahabah. Bukan jamaah kita kan. Jamaah tu jamaah macam-macam jamaah kan. Jamaah Islam dekat negara semua disebut nama jamaah. Bukan jamaah tu. Itu jamaah kendian, bekuk kendian. Jamaah tu jamaah sahabat. Sebab ashabikan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit. Yang mana kamu ambil salah satu, kamu akan dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ashabi kulluhum udul. Sahabatku semuanya udul, adil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau di antara dia. Jadi berpegang dengan perjalanan Rasulullah SAW, zahir dan batin. Dan begitu perjalanan para sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya takwa. Yang ketiga adalah takwa daripada segala ma'asi yang far'iyah, dan tiada ikrar daripada manzilah ini. Maka lawannya ialah dengan ihsan. Mana kita menjaga diri daripada ma'asi, jamak daripada maksiatun, maksiatani, ma'asi. Mana menjaga diri daripada segala unsur maksiat. Ya, sebab maksiat yang kita lakukan dia dipanggil nuqtatun sauda. Satu bintik hati kena kat kalbi itu. Kalau dua, tiga, akhirnya run, jadi karat, bahaya itu. Ya. Sebab satu wali besar, dia bertanya pada guru dia pun, wali besar katanya, ya Sayyidi Syekh, adakah dengan sebab kita membuat satu maksiat lalu ditarik kemanisan kita dengan Allah? Syekh dia kata, bukan kau buat, engkau cadang, Tuhan dah tarik lah. Kau cadang nak buat, Tuhan dah tarik. Itu maknanya apa? Tidak layak sama sekali iman, amal saleh yang hebat bercampur dengan kekotoran maksiat yang sangat kotor. Dia tak layak kan? Ya, kalau kita bersihkan dia akan datang. Kalau kita kotor dia tak boleh campur kan? Sebab itu maknanya kita sentiasa kena ada khatar kita, lintasan hati sentiasa kita pantau, jangan dia terlintas dengan benda-benda yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil maksiatun. Yang far'iyah yang dibahasakan pada far' biasanya lah, pecahan amal-amalan bawah ni. Dan tiada ikrar pada manzilah ini. Dia tidak ikrar, tidak ada azam nak duduk dalam manzilah. Ini manzilah maksiat. Contoh, seorang berzina. Ya, sekarang dia tak boleh berzina. Sebab nak angkat tangan pun tak boleh, dah lumpuh. Tuhan dah bala kena lumpuh. Sekarang dia tak dipanggilkan meninggalkan zina sebab dia memang tak boleh berzina. Tapi manzilah dia boleh tinggal. Apa manzilatul zina? Mengumpat. Ya, mengumpat tu sama dengan manzilatul zina dalam hadis Nabi SAW. Maknanya apa? Dia nak berzina memang tak boleh. Dia nak minum arak tak boleh, dah tua dah kan, tak lagi kedai arak dah. Jadi dosa tu nak tunjuk dia betul bertaubat pada manzilah. Mana benda yang startup, dosa yang startup yang masih dia boleh buat, walaupun dia terbaring mulut dia bercakap lagi, boleh mengumpat orang, boleh macam-macam. Maka dia kena tinggalkan manzilah, benda yang startup dengan benda itu maksud dia ni, ya. Maka lawannya ini dengan ihsan. Ya, ihsan ialah apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu abdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu lihat. Ini maqamul ihsan. Jadi dalam dia ialah muraqabah, dan dalam dia ada musyahadah. Dan orang yang sampai pada makam ihsan, istilah sufi dia panggil orang yang wasil. Wasilin atau golongan yang usul ila Allah, sampai kepada makrifat yang sebenar dengan Tuhan, bahawa kalbi dia tidak beranjak walau satu saat pun dengan Allah Ta'ala. Kita mengaji dan kita belajar, tuan-tuan, ya, banyak
kitab-kitab, banyak bahasan-bahasan. Persoalan kunci di mana? Kita tahu benda ni ringkas dia dikumpulkan sifat mazmumah, yakni sifat mahmudah. Mazmumah wajib kita buang, dia mengotori akan kalbi kita, menghijab kita dengan Tuhan. Sifat mahmudah wajib kita pasang. Sekarang macam mana kita nak pasang? Persoalan macam mana kita nak buang sifat mazmumah? Ya, sini jalan tarikat sufiah, sini dia ambil daripada makam ihsan. Ya, siapa duduk makam ihsan baru sah betul dia merasakan kesempurnaan, dia meninggalkan akan maasi, maksiat. Famadamal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan. Itu berkata Ibn Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu, famadamal abdu, selama mana hamba itu tidak syuhud musyahadah akan Allah, itu makam ihsan. Jawab dia, lam yumkin an yakhruja min awsafin nafsi alai, dia takkan mungkin boleh keluar dari sifat nafsu dia yang secara total dia tak keluar. Bila dia duduk sini baru dia boleh. Contoh sifat bawa kufur benar, takabbur. Ya, sifat takabbur, aba wastakbara wa kana minal kafir. Hebat tak hebat? Aba, enggan, wastakbar, dia rasa besar diri. Siapa dia? Iblis. Ucapan dia apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku dari api, Adam di tanah, aku lagi baik. Ya, diengkar itu Tuhan cok dia, wa kana minal kafirin, dia senarai orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Yang makna dalam ni sekarang kita nak buang sifat takabur. Macam mana nak buang? Lawan takabur cari lawan takabur. Apa takabur? Tawaduk. Sekarang macam mana nak pasang sifat tawaduk pula? Ya, kalau sekadar kita mengaji dapat maklumat. Sekarang cari nak ejaz. Nak ejaz sifat tawaduk tu, bila kita pakai, takabur akan ternyah daripada kalbi ni. Maka dia mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kata at-tawaduk ialah apa? Al-haqiqi. At-tawaduk al-haqiqi ma kana nashi'an min syuhudil azamatur rabbi. Tawaduk yang sebenar-benar dia terjadi, dia tumbuh daripada mana? Min syuhudil azamatir rabbi, dia musyahadah hati dia dengan Tuhan. Bila kalbi dia syuhud akan Tuhan, pum, ya, maka akan tunduk segala-galanya. Dia ternampak kalbi dia akan Allah. Apa makna nampak kalbi? Musyahadah. Down, pum. Ya, selalu kita buat misal apa? Kita keluar rumah, ibu bapa wakilkan anak sulung jaga anak. Dia ada beradik 5 orang. Bila bapa mak dia keluar, dia macam jadi tekong kan? Yang sulung lah, dia pula kaki buli adik-adik. Dia suruh adik sana, dia sekil pula adik dia, dia sepak adik dia kan. Ya, dia tak perasan bapak dia dah balik, tercegat kat pintu, berhati dia. Dia tak perasan. Bila dia perasan macam berubah tak? Berubah kan? Dia nampak bapak dia, terus berhenti. Terkaku dia sebab apa? Oleh melihat bapak dia. Begitu dah kalbi kita. Bila dia pancarkan nur musyahadah, pum, tenggelam habis. Karam dia dengan Allah Ta'ala, habis. Ya, tak ada lagi hati dengan makhluk, berjinak, bermesra, berlazat, bernikmat dia dengan Tuhan dia. Dan hati bila dijazbah, dia tarik ke Tuhan, dia tak menghadap makhluk, selamat tak? Confirm selamat. Takabur datang daripada ru'yatul khalaq, memandang makhluk. Dia pandang makhluk nak tunjuk aku besar dengan makhluk. Tapi sekarang makhluk dah tak ada dalam kalbi dia dengan Tuhan. Mana ada mungkin sifat itu datang? Riak, sum'ah, semua datang daripada pandang makhluk. Tapi makhluk dia dah kerat sekarang, dia dengan Tuhan. Mana nak datang sifat dia? Sebab cari jalan muraqabah wal musyahadah. Ya, kalau Naqsyabandiyah, tarikan Naqsyabandiyah dia akan susun. Pertama pancaran nur dia main, kemudian dia main apa? Nafi wal isbat, kemudian wukuf qalbi, kemudian baru dia pergi pada apa? Muraqabah, dia naik ke atas. Itu cara-cara susunan arifina billah dalam perjalanan dia doang. Nak pergi pada maqamil muraqabah wal musyahadah. Itu penyelesaian kunci dia. Ya. Anta ma'al akwan ma lam tusyahid al muqawwin. Anta, engkau, ma'al akwan, ditambat kalbi kamu dengan makhluk.
Ya, makhluk tak habis-habis dalam kalbi kita. Bila tu? Malam tusyahid al-muqawwin, selama kalbi kamu tidak syuhud musyahadah akan muqawwin, pentadbir sekalian makhluk. Siapa dia? Huwallahu ta'ala. Pentingnya hati itu dihadapkan kepada Allah. Ya, wajih, menghadapkan akan qalbak ilaihi, kepada ta'ala. Nah, saya bersihlah ia. Hati yang tidak dihadap ke Tuhan, dia menjadi mangsa kepada musuh nafsu dan syaitan dan seumpamanya. Sebab tu zikir pusing balik, zikir jangan putuskan. Ya, zikir qalbi jalan di jalan Allah, 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 memandang akan asma, memandang akan awsaf sifat dia dan seterusnya, af'al dia. Habis tu. Maka lawannya itulah ihsan, dan itulah taat dan istiqamah. Semua masuk dalam mana ihsan. Taat, mana taat zahir wal batin. Istiqamah, istiqamah zahir wal batin. Dan yang batin terlebih besar, yakni tetap atas mengerjakan taat. Maka adalah dengan menempati suruh mengekalkan bagi taat akan Allah Ta'ala itu, maka ini menghimpunkan manazil, yakni ya, 3 tempat, iaitu tempat iman dan tempat ahlus sunnah wal jamaah tadi, dan tempat istiqamah. Ya, maka inilah yang dikatakan oleh ulama pada menyatakan makna takwa. Ya, sebab makna takwa ada banyak, panjang besar pembahasan dia oleh ulama, sebab dia merupakan satu sifat yang sangat hebat, ya, yang diletakkan dalam Al-Quran, diabadikan sampai akhir zaman. Kita akan mengetahui betapa hebat kedudukan dia. Allah Ta'ala angkat, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu kita, bila Tuhan muliakan sifat takwa tu, maka orang yang bertakwa wajib kita muliakan dia. Kita memuliakan kerana Allah memuliakan akan dia. Teman, orang yang tunduk kepada Allah zahir dan batin dia. Kemudian kata muallif, kata tuan pengarang itu siapa? Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Aku dapat takwa itu makna menjauh bagi berlebih-lebih pada yang halal, iaitulah barang yang diriwayatkan pada khabar yang masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innama summiyal muttaqun muttaqina litarkihim ma la ba'sa bih hazaran amma bihi ba's. Sesungguhnya dinamakan muttaqin, mana orang itu memiliki sifat takwa. Itu mana muttaqin? Kerana apa? Kerana meninggal mereka barang yang tiada memberi mudarat dengan dia, kerana memelihara dengan dia barang yang memberi mudarat. Faham? Dia nak memelihara benda yang memberi mudarat, benda maharim kita tahu, tapi dia tinggalkan benda yang tidak memberi mudarat. Sebab apa? Hazaran, sebab dia takut. Sebagaimana orang memelihara ternakan dia, lembu kerbar di tempat larangan, sebelahnya sawah padi, jangan dekat. Dia dekat sangat kan sap dia gagut, kan? Ya, maknanya dia memiliki sifat makna al-war'u, berjaga-jaga. Itu sifat maknanya dipanggil di sini warak yang sunat. Adapun warak yang wajib, ya, itulah menjaga segala maharim. Begitu juga takwa sama juga. Menjaga diri pada maharim, benda larangan, itu wajib. Menjaga diri pula daripada benda yang boleh membawa kelalaian kalbi, hubbud dunia, hubbil mal dan sebagainya, itu benda yang sangat digalakkan demi menjaga akan maruah kita dengan Allah Ta'ala. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat wa man ittaqa syubhah faqad istabara'a li dini wa ardi. Hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang halal terang, yang haram terang. Di tengah tu ada benda apa? Syubhah. Nak kata haram pun tak jelas, nak kata haram halal pun tak jelas. Itu dipanggil benda syubhat. Pamanit takas syubhah. Barang siapa yang memelihara diri daripada benda syubhat, benda yang tak jelas, ya, faqadis tabara'a di dini wa ardi,
dia memelihara diri dia daripada apa? Maknanya menjadi marwah dia dengan Allah Taala. Faqad maknanya takasyubah, faqad istibra mana apa? Membersihkan diri dia. Ya, faqad istabra li ardi wa ardi, di dini wa ardi, bagi agama dia dan marwah dia dengan Allah. Agama dia selamat, marwah dia tinggi di sisi Tuhan apabila dia mengelak benda-benda yang kesamaran. Di akhir zaman banyak kan, contoh bab makanan dan sebagainya, banyak yang dibuat oleh orang bukan Islam, masya-Allah, macam-macam. Kita dah dengar masuk barang-barang yang tak elok, ya, unsur-unsur khinzir macam-macam, babi macam-macam ni. Ya, banyak. Itu kena jaga tu. Sebab akhir zaman dah kurang benda yang betul-betul halal dan masalah. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW, iaitulah dua perkara tadi yang susah didapat di akhir zaman. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman rizqun halalun wa akhun yusaku bih. Benda yang amat sukar didapat di akhir zaman ialah rezeki yang halal. Itu pesanan daripada pimpinan agung kita Rasulullah SAW. Wa akhun yusaku bih, dan sahabat yang boleh dipercayai. Bermakna bila Nabi kata rezeki halal dah susah nak dapat, mana tak banyak. Kalau kita berani ambil terlampau banyak, mana takut terlibat. Ya, akhirnya riba ke riba. Betul. Nak elak macam mana? Dia mula tu nafsu ajau dia, nafsu didik dia supaya dia dewasa. Wa akhun yusakubi, dan sahabat. Kadang sahabat kita tengok hebat, rupanya dia tikam belakang. Ya, ditikam belakang. Banyak akhir zaman. Bukan ditikam dengan spin, dan ditikam dengan tombak. Maut ini dia, pam dia tala. Banyak berlaku. Ini kerosakan akhir zaman, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman dah kurang benda ni, ya. Jadi maknanya suruh kita apa? Berhati-hati, supaya kita tidak terlibat dengan benda-benda yang merosakkan kalbi. Sebab kita semua dibahas kalbi kan. Sebab kalbi ni tempat yang layak dijaga untuk dia hampir dengan Tuhan. Kalau dia jauh dengan Tuhan, berat. Sebab ni semua nak unsur-unsur nak memelihara dalaman, ya. Batu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, cerita yang maklum kan, dia termakan. Dia amat menjaga. Kalau orang pergi makan, dia jaga mana kamu ambil kewarakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi satu hari nak jadi cerita, kawan khadam dia bagi, dia terus makan, dia tak tanya. Jadi kes. Rupanya yang diminum susu tu, susu dia dapat daripada upah jampi jahiliyah. Allah, dia jolok balik kan, dia muntahkan balik. Ya, hampir orang kata hampir putus urat, dan dari kata ya Allah, setakat ini aku mampu. Padahal kalau hukum fiqh kita benar, tak ada apa. Sebab tu bukan kita tahu. Rufi'al kalam anil khata' wan nisyan, diangkat kalam mana tak ditulis sebagai kesalahan. Kalau tersalah, terlupa, tapi kewarakan nur dalam dia terkuat. Ya, tersilap tu ditakut dengan hadis Nabi, kullu lahmin nabata minas sukhti pannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari bersumber yang tidak elok, yang haram, maka neraka itu lebih aula menanti dia di akhirat. Itu di antara kewarakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bentuk makna takwa, maknanya penjagaan, pengawasan yang cukup kuat menyebabkan apa? Kalau produk mangit, produk tu jadi hebat, produk tu jadi mahal. Kalau produk tu dikawal rapi, tapi kalau buat lebih kurang dia, maka dia punya apa? Kualiti kurang nanti. Jadi kualiti iman seseorang, makrifat dengan Tuhan, mana letak sekadar mana kewarakan dia. Sebab tu Nabi meletakkan al-war'u hasan walakin fil ulama'i hasan. Sifat warak itu elok, ya, tapi pada ulama terlebih elok. Itu di antara dia. Al-haya hasan walakin fil nisa'i hasan. Sifat malu tu elok, tapi bagi perempuan lebih elok dia memakai sifat malu. Kalau dia hilang sifat malu, habis jahanam dunia kan. Kemudian maka aku kasih, kata Imam Ghazali, bahawa aku himpunkan antara barang yang dikata ulama kami. Mana ulama arif billah, arifillah billah, dan antara barang yang datang dengan dia pada khabar daripada Rasulullah SAW. Maka adalah had, mana ta'rif definisi dia, yang menghimpunkan, dan makna yang menghinggakan, mana yang mencukupi. Maka aku kata, aku kata Imam Ghazali, bermula takwa itu ialah menjauhkan tiap-tiap barang
yang ditakut daripadanya mudarat pada agama. Semua barang yang boleh membawa terjejasnya unsur agama dalam diri kita, kita jauh. Ya, sama ada benda dilarang dalam bentuk percakapan, perbuatan, pemandangan, tindak tanduk, makan, ya, pengambilan dan segala gerak-geri kita. Jadi makna kita jaga. Kata Sayyidina Mu'az Ar-Razi, dia kata al-war'u war'an, az-zahir alla tataharraka illa lillah, wal batin alla yadkhula qalbahu illa Allah. Warak tu, warak sama dengan perjalanan takwa. Takwa jaga, warak pun dijaga. Ada dua bagi. Yang zahir dia panggil Allah tataharraka illa lillah, dia tak bergerak melainkan semua kerana Allah, bukan dia bergerak kerana nafsu tak. Ya, kemudian tak masuk di kalbi dia illallah, melainkan membesarkan, mengingati dan membesarkan Allah SWT, bahawa dia akan selamat sungguh maknanya. Maka aku kata bermula takwa itu menjauhkan tiap-tiap barang yang ditakuti daripadanya mudarat pada agama. Apa benda yang mudaratkan agama? Ialah maharim, benda yang melarang, yang merosakkan dia. Kata Syekh Hasan Al-Basri tadi, zaman khilafah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali tanya dia mengajar. Sayyidina Ali kata, kalau kau, maknanya Sayyidina Ali buat spot, semua ulama Sayyidina Ali cek, kalau boleh soalan dijawab, Sayyidina Ali buat soalan dia terus, kalau tak boleh berhenti, tak yang ajar itu. Jadi kata Sayyidina Ali, oleh kerana kamu membawa agama Allah, mengajar ilmu Allah, aku nak tanya kamu, apa yang menyelamatkan agama dan apa yang merosakkan agama? Ya, dua patah air. Maka dijawab oleh Syekh Hasan Basri, dua patah air, ringkas dia. Dan jawapan dia amat memuaskan hati Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Apa jawapan dia? Yang menyelamatkan agama itu dia. Ya, tadi kata mudarat kan, nanti kata Syekh Hasan Basri, yang menyelamatkan agama ialah al-war'u, sifat kewarakan, mana berjaga-jaga sentiasa. Yang menjahanam merosak agama ialah at-tamu, sifat tamak. Ya, kalau tamak dikenakan habis. Ya, Qarun kes tamak habis kufur. Bakal tuan-tuan lihat sifat-sifat yang sampai membawa terjejas iman, kufur ialah batin, dalam. Iblis jadi kufur dengan Tuhan sebab apa? Sifat dalam. Apa? Takabur. Takabur dalam, bukan luar. Ya. Sifat tamak. Qarun hafizan. Qarun ni dia hafaz Taurat, dan orang yang boleh hafaz Taurat tak sampai 10 orang. Berat. Ya, hebat tak hebat, tapi akhir dia kufur dengan sebab apa? Tamak kerana harta, sehingga dia tolak hukum zakat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala supaya keluarkan zakat emas. Dia banyak dekat cerita dia, panjang itulah. Sifat dalam lagi apa buat kufur? Hasad. Siapa dia? Tu awal surah Baqarah. Tuan-tuan baca surah Baqarah tu, ulama-ulama ahli kitab, hasadan min indihim, hasad yang ada dalam kalbi dia kepada baginda Rasulullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Rasulullah lebih kenal daripada anak. Sebab anak perkhabaran ibu, kan? Suami kulit putih, isteri kulit putih, kalau anak kulit hitam, macam ni. Kalau anak kulit coklat, lain macam lelaki dia kata. Dia buat DNA, kan? Habis awal, bukan dia punya. Banyak berlaku tu, cerita banyak berlaku, ya. Suami lain macam, tengok dia buat projek habis. Dia pergi kerja, betul patah balik, tengok tengah kenduri habis. Maknanya apa? Perkhabaran isteri mungkin boleh. Tu dia kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal, ulama ahli kitab ni, dia kenal Rasulullah lebih kenal anak. Sebab anak perkhabaran isteri, adapun Rasul perkhabaran Allah. Tapi oleh kerana ada dalam hati dia hasad, akhirnya dia tolak, jadi kufur. Hasad sifat apa? Batin, dalam. Ya, semua sifat dalam kan? Yang menyebabkan kerosakan besar akidah, keimanan ialah kerosakan dalaman. Ya, hasad, takabur, tamak, itu di antara dia lah. Maka di sini disebut oleh tuan pengarang, iaitulah yang memudaratkan. Kalau tadi apa yang mudarat? At-tamu, contoh di sifat tamak. Dan kau lihat bahawasanya dikatakan bagi orang yang sakit, itu dipanggil apa? Muhtam. Mana yang dipantangkan. Ya, mana yattaqi. Yattaqi izajtanaba
apabila dia menjauhkan kulla syai'in yadurruhu fi badani, yang mana orang yang mana dia memelihara, menjauhkan akan tiap-tiap suatu yang menyebabkan mudarat akan tubuh dia. Itu maksud dia. Jadi dipanggil insan yang berjaga-jaga, dipanggil insan yang muttaqin. Ya, sifat berjaga itu dipanggil takwa. Maknanya disuruh kita sentiasa berjaga-jaga. Dan di antara alat yang besar kali Rasulullah ajar kita untuk berjaga apa? Zikrul maut. Iza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibata fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Apabila kamu nak melakukan satu kerja, buat, kata bagi Islam ialah fatadabbar akibatah. Naklah kamu fikir apa kesan ketika kita menghadap Allah Ta'ala. Ya, kalau benda tu baik, famdi teruskan. Kalau tidak, pantai, sila stop. Itu hadis yang jamik, ringkas, padat. Semua kita nak buat kenyataan, ya, kita nak bercakap, nak melihat apa saja tindakan kita, kita letakkan depan dia apa? Mizanul maut, neraca kematian. Kalau tengah buat perkara ni, maut sampai agak-agak sedap tak dengan hukum syar'an pada hukum syarak, sedap, okey, teruskan mana. Kalau tidak, sila stop. Itu hadis yang cukup lengkap daripada Nabi SAW. Maksud dia apa? Ini setengah daripada benda yang membawa kita sentiasa berjaga-jaga. Itu maksudnya. Kemudian yang ditakut satu lagi, daripada mudarat pada pekerjaan agama, terbagi ia kepada dua. Ini kata golongan arifin ni, orang yang pakar. Ya, ulama sufi ni orang yang pakar dalam bidang rohani. Dia pecah satu-satu dihurai. Sebab mereka sudah menjalani perjalanan ni. Berarti pakar, dia mahir. Dia ulama sufi bukan teori dan dia praktikal, dia lalu benda tu. Sebab tu dia pun cerita terletak sedap dia, kena tepat. Yang pertama dia panggil semata-mata benda yang haram, dia tegah dan maksiat. Dan kedua, semata-mata berlebih, dia tak haram tapi dia berlebih-lebih yang halal. Kerana orang yang membimbangkan dengan fudul, benda yang lebih, yakni yang berlebih-lebihan bagi halal dan maksiat, dan bersungguh-sungguh padanya menghela taulannya kepada haram dan semata-mata isyan, mana derhaka. Jadi makna bila lebih takut apa? Dia terperangkap dengan benda yang dilarang. Itulah makna macam tadi, dekat sangat, dia banyak dekat dengan tempat larangan, akhirnya dia terjebak. Contoh Rasulullah mengatakan di akhir zaman yang halal tak banyak. Bermakna ambil sekadar cukup. Kalau kita berani ambil banyak, bermakna bahaya dia amat ditakuti. Itu maksudnya dia. Ya, jadi antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita berjaga-jaga, mudah-mudahan sentiasa iman kita disumur dan maknanya lagi terang cahayanya, dan lagi dapat semakin hampir kedudukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Kemudian yang demikian itu kerana apa? Jahatnya nafsu dan melampaunya ia. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fa inna khairal kalam tabi'u. Alhamdulillah.